Okey, boleh kita mula ke? Boleh Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita berjaya hadir ke kelas untuk pagi ini. Okey, alhamdulillah kita berjaya sambung tentang topik bab 3. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Untuk topik kita pada pagi ini, kita masih lagi menyentuh ulang kaji tentang bab yang ketiga. Okey, yang mana kalau kita kena tahu, okey, dalam bab 3 ini khususnya ditetapkan adalah untuk zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah sehingga akhirlah, okey, sehingga maknanya ada zaman batu dan sehinggalah ke zaman logam. Okey, kalau kita tengok sebelum ini, kalau kita tengok pada kelas yang lepas, okey, kita telah belajar tentang lokasi, kan. Kita dapat kenal pasti tentang di mana lokasi zaman prasejarah di dunia dan juga di Asia Tenggara. Okey, ini telah membuktikan bahawa zaman prasejarah ini tidak hanya berlaku di sesuatu tempat, khususnya di Malaysia ataupun di tanah Melayu, tetapi juga ia turut berlaku di dunia, di kawasan luar lah. Okey, seperti di beberapa negara di Eropah, iaitu di British ataupun di Britain, okey, Perancis, Spanyol, India dan juga di China. Okey, itu di dunia lah, di benua-benua selain pada Asia. Okey, kalau kita tengok, kalau kita masih ingat juga minggu lepas, kelas pada minggu lepas, kita masih tengok, masih tahu, belajar juga tentang zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okey, pada di Asia Tenggara ini merangkumi termasuklah, okey, termasuk Malaysia sekali. Okey, termasuk Malaysia. Okey. InsyaAllah tajuk kuis kita minggu ni adalah juga, okey, tentang bab 3. Okey. Ada yang tentang zaman prasejarah, okey, zaman prasejarah. Okey, zaman lokasi, lepas tu dengan yang topik hari ni lah. Okey, insyaAllah akan masuk dalam minggu ni lah. Okey, jadi cikgu bagi tips, apa ni, orang kata hint siap-siap. Okey, tajuk yang akan masuk bab 3 saja untuk kuis minggu ni. Okey, insyaAllah kita akan buat hari Sabtu. Boleh kot? Boleh ke Sabtu? Mana Hazim? Okey ke Hazim? Mana Hazim? Alif ada Alif? Oh ada. Okey. Tak apa. Okey, insyaAllah. Okey, dan pada hari ini kita akan tengok tentang ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks juga ada 7. Okey, ada 7 ciri-ciri. Okey, ada 7. Tetapi untuk kelas hari ini kita hanya akan tumpu kepada 3 sahaja. Okey, kita hanya tumpu 3 sahaja, iaitu yang pertama ialah tempat kediaman. Okey, yang kedua ialah peralatan. Yang ketiga ialah tentang pengumpulan makanan. Okey, kalau kita sempat kita akan masuk lagi satu, iaitu tentang kegiatan ekonomi. Tapi kita kejap je lah. Okey, yang pertama kita tengok adalah tentang tempat kediaman. Okey, yang pertama ialah kita tengok tempat kediaman zaman prasejarah. Okey, kalau kita tengok tempat kediaman, okey, seperti yang kita belajar juga sebelum ini, okey, kita dapat tahu tentang gua lah. Okey, kebanyakannya zaman prasejarah ini mereka tinggal di gua. Kan? Memang tinggal di gua lah. Gua itu di zaman batu kan ketika itu. Okey. Kita tengok tempat kediaman zaman Mesolitik. Okey, tempat kediaman zaman Mesolitik. Okey, boleh ke setakat ni? Cikgu teruskan Azim, Alif, Nasrin, okey ke? Okey.
Okey, baik, tak apa, kita teruskan. Okey, tentang topik hari ni kita akan tengok ialah yang pertama ialah tentang tentang tempat kediaman. Okey, kalau kita tengok tempat kediaman ini, kebanyakan yang tumpuan utama yang kita kena ingat adalah tempat kediaman pada zaman prasejarah ini mereka kebanyakannya tinggal di gua lah. Gua, lubang ataupun gua ataupun lubang di bawah tanah. Okey, mereka juga selain daripada gua, mereka juga turut berlindung di kawasan hutan lah yang dipenuhi dengan pokok-pokok dan dan juga mereka telah membuat satu penempatan lah, mereka buat daripada pokok kan. Mereka buat daripada dahan-dahan pokok untuk buat rumah, kawasan rumah kecil. Okey. Itu setara contohnya lah, tempat kediaman mereka. Okey, antaranya kalau kita tengok gua ialah antaranya kita tengok dalam buku teks ialah dalam Gua Niah lah, Gua Niah di Sarawak. Okey, itu tentang zaman Paleolitik. Okey. Okey, yang kedua ialah zaman Mesolitik. Okey, kalau kita tengok zaman Mesolitik, zaman ni dikatakan zaman batu yang kedua lah. Okey, zaman batu yang kedua. Okey. Manusia pada ketika ini zaman Mesolitik juga merupakan mereka ni masih lagi tinggal di gua. Okey, gua di lubang di bawah tanah. Dan juga mereka juga turut melakukan penempatan di pinggir-pinggir laut dan sungai. Okey, kalau kita tengok di zaman Paleolitik mereka tinggal di hutan, hutan dan di bawah pokok. Tetapi kalau dah di zaman Mesolitik ini mereka telah mula membina penempatan mereka di lokasi yang berlainan. Antaranya ialah seperti di pinggir sungai dan juga di kawasan-kawasan laut. Kerana apa? Kerana untuk mereka mendapatkan bekalan air dan makanan dengan mudah. Itu dari segi zaman Mesolitik lah. Seterusnya ialah zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini adalah zaman batu moden. Antaranya zaman batu moden lah. Kalau kita tengok ciri-ciri tempat kediaman zaman Neolitik ni, kalau kita tengok ialah yang pertama, manusia ini telah tinggal secara menetap. Telah tinggal secara menetap di kawasan penempatan, terutamanya di lembah sungai dan juga di pesisiran pantai. Masyarakat pada zaman Neolitik ini, mereka juga turut membina rumah. Mereka turut membina rumah yang diperbuat daripada batu serta tanah liat. Batu serta tanah liat. Itu dia dikatakan mereka telah membina. Zaman ni telah zaman moden lah, batu moden. Mereka telah membina daripada sebelum ni mereka membina kayu, batang-batang pokok kan, batang-batang pokok untuk buat rumah. Jadi pada zaman Neolitik ini mereka telah mula dah orang kata memperbarui benda yang barulah, maksudnya benda yang baru, iaitu mereka telah membina rumah-rumah. Membina rumah di kawasan yang di pinggir sungai dan juga di pesisiran pantai lah. Mereka telah membina rumah dengan menggunakan batu serta tanah liat. Itu dari segi tempat kediaman zaman Neolitik. Apabila zaman Neolitik berakhir, dan seterusnya kita tengok adalah tempat yang terakhir tempat kediaman ialah di tempat kediaman pada zaman logam. Pada zaman logam ini merupakan zaman batu akhir lah. Zaman prasejarah akhir. Zaman prasejarah yang terakhir, iaitu zaman logam. Yang mana yang kita kena tahu, manusia pada zaman logam ini telah membina tempat kediaman mereka lebih baik daripada masyarakat zaman batu. Kebanyakannya mereka ini telah membina kediaman-kediaman mereka diperbuat daripada batu tanah liat, dengan lebih tersusun. Dan kita kena tahu zaman logam ini juga mereka telah mula menetap. Telah mula menetap di satu kawasan tersebut, berbanding pada zaman batu yang mana zaman batu masyarakat masih lagi berpindah randah ataupun dikenali sebagai nomad. Itu tentang ni lah, tentang tempat kediaman di zaman logam. Kalau kita tengok tempat yang ada ialah seperti di Flores, penempatan yang sejarawan dapat mengenal pasti di mana zaman logam
tempat kediaman zaman logam ialah penempatan Bena Flores yang terletak di Indonesia. Okey, Indonesia. Itu tentang ni lah di dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia ni. Okey. Itu tentang zaman logam lah, tempat kediaman mereka tinggal di sana. Okey. Baik. Okey, yang kedua ialah kita tengok peralatan. Okey, setakat ni okey ke? Cikgu laju sangat ke? Ataupun biasa? Sebab cikgu takut laju je nanti. Alif mana Alif? Ada ke Alif? Hazim, okey ke Hazim? Okey, Alhamdulillah. Okey, tak apa Hazim, boleh. Kalau tak boleh suara, boleh type. Okey, baik. Cikgu teruskan dengan, kenapa Alif? Ada ke? Ada soalan ke? Tak ada Okay, tak apa, cikgu teruskan. Okey, seterusnya ialah tentang peralatan. Okey, peralatan yang ada pada manusia zaman prasejarah. Okey, yang pertama ialah peralatan yang pertama ialah kalau kita tengok pada zaman Paleolitik ialah manusia pada ketika ini, zaman Paleolitik ni zaman batu lah. Okey, pada ketika ini, okey, manusia yang hidup pada zaman Paleolitik ini mereka telah membuat peralatan khususnya daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Okey. Peralatan yang ada tu mereka akan bentuk. Okey, mereka akan membuat bentuk dengan sesuai lah. Maksudnya mungkin mereka kikiskan batu itu untuk menjadikan pisau kan. Mereka kikis batu-batu yang tertentu. Mereka akan kenal pasti batu-batu yang tertentu dan mereka akan orang kata asah batu itu. Basah batu itu dan mereka akan buat bentuk pisau ke. Itu dengan tulang. Okey, kalau kita tengok, kalau tahu topik yang sebelum kita pernah belajar tentang awal-awal itu kalau kita tengok adalah tentang tulang kan, ada tulang mawas. Itu antaranya lah peralatan yang mereka guna. Okey, tulang dan juga batu. Okey, mereka menggunakan untuk tak kisahlah apa benda pun untuk pemotongan ke. Itu antaranya lah. Okey, untuk peralatan. Okey, itu untuk zaman Paleolitik. Okey, dan seterusnya ialah peralatan pada zaman Mesolitik. Okey, peralatan pada zaman Mesolitik. Okey, kalau kita tengok, kalau zaman Mesolitik ini adalah zaman batu. Okey, masih lagi zaman batu yang mana masyarakat pada zaman Mesolitik ini kebanyakannya hampir sama dengan zaman Paleolitik. Cuma ada sebahagian yang berlainan. Okey. Okey, peralatan juga mereka ni masih lagi kekal menggunakan kayu, batu serta tulang haiwan. Okey, itu antaranya lah. Okey, antaranya yang mereka telah guna untuk sebagai penggunaan harian ataupun sebagai senjata ataupun alat-alat yang mereka gunakan khas untuk memotong. Okey, itu tentang inilah peralatan yang mereka buat. Okey. Siapa yang resign tu? Okey, tak apa. Okey, selain itu juga mereka juga telah menggunakan panah. Okey, mereka juga telah mencipta satu panah lah, maksudnya panah itu daripada kayu ataupun tulang. Mereka menggunakan untuk apa? Untuk memburu binatang. Okey, untuk memburu binatang serta menangkap ikan. Okey, kalau kamu macam sumpit kan, alat sumpit sebagai contohnya kan. Itu kebanyakannya daripada buluh ataupun kayu kan. Mereka telah buat daripada itu mereka untuk menangkap ikan ataupun memburu. Okey, tapi pada ketika itu mereka menggunakan mereka menggunakan tulang untuk buat panah tulang ataupun kayu untuk buat panah. Memburu binatang. Okey. Itu tentang peralatan yang ada pada zaman Mesolitik. Okey, dan seterusnya ialah zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik ini kita kena tengok. Okey, zaman Neolitik ini adalah merupakan zaman batu moden seperti yang cikgu cakapkan tadi. Okey. Yang mana peralatan yang ada pada zaman Neolitik ini juga lebih kemas lah. Okey, lebih kemas dan teratur. Okey, maksudnya pembuatan daripada batu-batu ataupun tulang itu lebih kemas daripada yang ada pada zaman
Mesolitik dan juga sebelumnya iaitu zaman Paleolitik. Kerana apa? Okey, ini merupakan Mesolitik ini merupakan zaman batu moden lah. Okay. Batu moden sebelum beralih kepada zaman logam. Okey, kalau kita tengok, okey, terdapat peralatan termasuklah pada ketika ini mereka juga turut mencipta alat untuk membuat lubang ataupun menggali lah, okey, untuk membuat alatan untuk menggali. Itu antaranya lah, okey, peralatan yang mereka telah buat, okey, pada ketika ini. Okey, dan apabila zaman batu berakhir, maka zaman logam telah muncul. Okey, zaman logam telah muncul yang mana peralatan pada zaman logam ini lebih moden daripada zaman batu. Yang mana manusia yang ada pada zaman logam ini telah mampu mencipta peralatan yang diperbuat daripada logam ataupun besi. Okey? Mengapa? Okey, pembuatan logam ini besi seiring dengan teknologi yang ada pada ketika zaman tersebut, iaitu menggunakan logam. Okey, menggunakan logam ataupun besi. Okey, pada kita kena tahu juga, okey, pada zaman logam ini manusia ni memiliki tahap kehidupan yang lebih tinggi berbanding zaman batu. Kerana apa? Taraf mereka pun telah naik. Okey, mereka telah upgrade, orang kata bahasa kasarnya ialah mereka upgrade diri mereka supaya menjadi lebih moden daripada zaman batu. Okey. Okey, apa yang kita dapat tahu, kita dapat tahu juga, okey, peralatan yang ada pada zaman batu ini yang pertamanya mestilah terdiri daripada tembaga, gangsa dan juga besi. Okey. Apa peralatan juga mereka telah membuat daripada besi dan gangsa serta tembaga. Okey, kalau sebelum ini juga mereka telah mencipta alat-alat pemotongan melalui dengan batu kan, ataupun kapak dengan batu. Pada ketika ini mereka juga telah menciptakan pisau ataupun bekas-bekas yang berbentuk kan daripada besi. Okey, itu tentang peralatan. Okey, yang ada pada keempat zaman ni. Okey, setakat ni okey ke semua? Hazim, Alif, Nasrin, okey ke? Macam ada yang nak masuk lagi? Okey je cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, cikgu teruskan untuk tajuk sikit lagi. Okey, satu tajuk lagi. Okey, baik. Okey, untuk tajuk kita seterusnya ialah tentang pengumpulan makanan. Okey, tentang pengumpulan makanan. Okey. Tentang pengumpulan makanan ini, kalau kita tengok ialah tentang kegiatan pengumpulan makanan berbeza. Okey, agak berbeza daripada zaman ke zaman. Kecuali zaman Paleolitik dan Mesolitik yang mana peralihan zaman itu sifat-sifat ataupun ciri yang ada pada manusia pada kedua-dua zaman itu mempunyai persamaan, hampir sama je kegiatan mereka. Okey. Kalau kita tengok yang pertama, kita tengok dulu pada zaman Paleolitik. Okey, pada zaman Paleolitik, okey, yang mana pada zaman Paleolitik ini masyarakat yang ada pada zaman tersebut telah menjalankan kegiatan mengumpul makanan. Okey, mengumpul makanan sebagai aktiviti utama mereka lah. Kerana apa? Mereka untuk kelangsungan hidup mereka seharian. Okey, bagaimana mereka untuk mendapatkan sumber makanan? Okey, sumber makanan ini mereka mendapat daripada memburu binatang lah. Okey, memburu binatang. Bila mereka memburu, maka mereka akan kumpul makanan tersebut untuk mengelakkan daripada berlakunya krisis kebuluran lah, maksudnya mereka kumpul makanan itu untuk persediaan, persediaan untuk masa yang seterusnya lah. Memburu binatang. Kebanyakannya mereka selain memburu binatang, mereka juga turut memburu ataupun mengutip hasil hutan seperti buah-buahan, cendawan, pucuk tumbuhan dan juga tumbuhan-tumbuhan liar yang ada dalam hutan tersebut. Okey, itu tentang zaman Paleolitik. Okey, kalau kita tengok, nampak, kalau kamu tengok gambar sekali, kalau tengok gambar nampak tentang pengumpulan makanan dalam zaman Paleolitik ini, mereka kebanyakan yang mereka akan kumpul di dalam gua lah. Okey, gua makan kan, ataupun penempatan mereka.
Okey, itu tentang ni lah, okey, zaman Paleolitik. Okey. Terusnya ialah tentang pengumpulan makanan pada zaman Mesolitik. Okey, tentang pengumpulan makanan pada zaman Mesolitik. Okey. Seperti yang kita tahu, okey, manusia pada zaman ini masih lagi mengumpul makanan. Okey, mengumpul makanan. Okey, selain itu juga mereka juga telah mengutip hasil-hasil laut. Okey, hasil-hasil laut yang mana seperti kita tahu tadi, tempat tinggal mereka kebanyakannya ada di pinggir sungai dan laut. Okey, mereka mengumpul kerang dan siput. Okey, itu antaranya lah. Okey, tentang pengumpulan makanan yang ada pada zaman Mesolitik. Okey. Seterusnya ialah tentang pengumpulan makanan pada zaman Neolitik. Okey, pada zaman Neolitik, okey, kita kena tahu, okey, pada zaman ini kemampuan manusia pada zaman ini telah lebih advance lah, orang kata lebih maju daripada dua zaman tersebut. Okey, yang mana pada zaman ini mereka tidak hanya bergantung pada hasil hutan sahaja ataupun memburu binatang, malah mereka ini telah berdikari, berdikari, yang mana mereka telah berusaha untuk menjalankan aktiviti pertanian dan juga peternakan. Okey, apabila mereka dah ada, menyebabkan apabila adanya hasil pertanian, maka pengumpulan makanan semakin kurang. Kerana apa? Mereka akan ambil lah secara automatik, mereka akan ambil daripada hasil pertanian yang ada. Jadi mereka tak harap dah, sebelum ini mereka tidak mengharapkan untuk mengumpul makanan. Okey, pengumpulan makanan yang ada daripada hasil buruan hutan, daripada hutan ataupun buruan binatang. Okey. Jadi pada zaman Neolitik ini mereka telah berdikari dan mereka telah mencari satu penyelesaian bagaimana nak atasi kalau berlakunya kekurangan makanan ke ataupun tak ada haiwan. Okey, haiwan kebanyakannya dah habis kan. Jadi mereka telah melakukan persediaan, okey, mereka telah ubah cara mereka dan mereka telah mengusahakan kegiatan pertanian dan peternakan. Okey, itu tentang ni lah. Sekaligus mereka ni telah cuba, mereka telah untuk menyelamatkan keadaan. Okey, keadaan kehidupan mereka yang mana mereka sebelum ni bergantung harap kepada hasil hutan atau buru binatang, tapi pada kali ini mereka telah ada hasil mereka sendiri. Okey, itu tentang zaman Neolitik. Dan pada zaman yang terakhir iaitu zaman logam. Okey, itu pada zaman logam. Okey, kita kena tengok, okey, zaman logam. Okey, bagaimana? Okey, zaman logam seperti yang cikgu katakan tadi juga, okey, pada zaman ini juga merupakan satu zaman yang maju. Okey, yang maju. Okey. Pada zaman ini juga, okey, aktiviti pengumpulan makanan tidak dilakukan. Okey, tidak dilakukan dah berbanding pada zaman Neolitik. Zaman Neolitik ni masih lagi berlaku pengumpulan, cuma kuranglah. Okey, tetapi pada zaman logam ini mereka tidak lakukan dah untuk pengumpulan makanan. Kerana apa? Kerana bidang pertanian. Okey, masyarakat telah mengusahakan bidang pertanian dalam zaman logam ini sehingga maju. Okey, sehingga maju. Okey, antaranya ialah bidang pertanian, okey, peternakan, perdagangan, tukaran barang. Okey, dan selain itu juga, okey, kegiatan yang mereka lakukan itu juga telah menyebabkan mereka memperoleh makanan yang mencukupi. Okey, makanan yang mencukupi. Okey, Okey, sistem pertukaran barang. Okey, sistem pertukaran barang ataupun sistem barter. Okey, pertukaran barang ataupun sistem barter. Okey. Contoh andainya kalau kuis nanti tanyalah contoh apakah dimaksudkan dengan sistem barter. Inilah maksudnya ialah sistem pertukaran barang. Okey, itu antaranya lah. Okey, terdapat perbezaan yang ketara antara zaman logam dan juga zaman batu lah, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik serta zaman logam. Okey, Neolitik lagi satu. Okey, ada 4 semuanya. Okey, zaman batu ada 3, nama ada 1 sahaja zaman logam. Okey. Okey semua, setakat ni okey ke? Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, Nasrin, Alif dan juga Azim, kalau ada soalan boleh tanya.
Ada ke? Tak ada cikgu. Tak ada. Alif ada? Tak ada. Okey, Azim tak ada. Setakat ni okey ke? Tak laju kan cikgu terang? Okey, baik. Okey, tak apa. Kalau tak ada, okey, cikgu lakukan kesimpulan lah. Okey, cikgu nak rumuskan tentang apa yang kita belajar hari ni. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kita telah hari ni tentang tajuk iaitu 3 sahaja, iaitu tentang berdasarkan apa yang kita belajar ini adalah tentang ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Okey, kita pada hari ini telah tumpu hanya 3, iaitu tentang kediaman, okey, peralatan serta pengumpulan makanan. Kejap, macam dia nak masuk ni. Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin, ada ke? Ahmad Jalaluddin, ada ke? Ada cikgu, ada. Ada. Okey, tak apa. Lagipun okey, tak apa. Okey, secara kesimpulannya, okey, apa yang kita belajar hari ini adalah tentang tempat kediaman, iaitu yang terdiri daripada 4 zaman tadilah. Okey, 4 zaman batu, iaitu zaman Paleolitik, Neolitik, Mesolitik dan logam. Begitu juga dengan peralatan serta pengumpulan makanan. Okey, apa yang kita kena tahu, okey, tempat kediaman pada zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik itu di mana? Okey, dan juga zaman logam itu di mana? Okey, kita kena faham, okey, macam mana, okey, kita kena ingat macam mana mereka kehidupan pada zaman Paleolitik dan zaman batu dan zaman logam. Okey. Begitu juga dengan peralatan. Okey, kita kena tahu alatan apa yang mereka telah buat pada zaman batu dan juga zaman logam. Okey, peralatan serta dan yang terakhir ialah pengumpulan makanan. Okey, kalau pengumpulan makanan hanya pada zaman logam lah telah bermulanya aktiviti pertukaran barang. Okey, itu tentang ni lah. Okey, 3 sahaja tajuk kita tentang hari ni. Setakat ni okey ke semua? Okey Okey cikgu, okey. Okey, Nasrin ada okey ke? Okey. Okey, Alif mana Alif? Ada ke Alif? Azim? Ada? Ada ke Azim? Mana Azim? Alif ada Alif? Okey, tak apalah. Ada. Okay. Oh, ada. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Kita telah pun tamat kelas. Okey. Ahmad nama apa Ahmad Jalaluddin? Nama Ahmad Jalaluddin? Ya, saya Ahmad Jalaluddin ni. Kenapa masuk lambat? Line slow kan? Boleh lalak sikit-sikit. Oh, okey, tak apa. Okey. Okey, tak apa, insya-Allah tak apa. Jadi nanti study sikit dalam bab 3.3 ni Okey, tak apa, insya-Allah. Baik cikgu, baik. Okey, tak apa. Okey, kita tamatkan kelas sekarang. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid yang hadir, iaitu Nasrin Arisa, okey, Alif Zafri, okey, Ahmad Jalaluddin, Hazim Hakimi. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, semoga kita semua dipermudahkan urusan dan terus cemerlanglah. Okey, insya-Allah okey akan ada kejayaan untuk kita di samping sebab kita telah berusaha untuk menempuhi detik-detik yang getir ini, insya-Allah kejayaan akan datang pada kita, insya-Allah. Okey, dengan izin Allah SWT. Okey, alhamdulillah. Okey, kepada semua cikgu ucapkan terima kasih dan semua jaga diri elok-elok. Okey, semoga semua sentiasa dalam keadaan baik. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Okey. Bye cikgu. Okey, bye, jumpa lagi. Cikgu. Okey.